Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi di dalam BTO 2314 Computer Aided Design. Untuk topik kali ini, kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan understanding the layer functions dan juga familiarizing with dimensioning options. Untuk hari ini, kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan AutoCAD, terutamanya berkenaan dengan perkara yang tertera di sebelah kiri ini. Saya akan menggunakan design yang tertera di sini sebagai reference drawing lah untuk kita belajar berkenaan dengan layer, dimensioning, center line dan sebagainya. Baik, saya akan buka yang baru untuk kita tengok dulu first berkenaan dengan layer. So layer kita ada bincangkan sebelum ni, dua peranan layer. Satunya kita nak ubah layer untuk drawing, dan untuk membezakan drawing dengan dimension, kita ubah lagi satu layer. So kita menggunakan layer property di sini dan kita akan hasilkan second layer. Dalam yang minggu-minggu yang akan berikut, kemungkinan besar kita akan menggunakan 4 layer. Satu layer lagi iaitu berkenaan dengan construction. Yang keempat ialah berkenaan dengan center line. Okay, kita ke layer. Anda akan dapati ada kosong kat sini kan. So by default ada layer kosong ini. Saya tak nak gunalah untuk kali ini layer kosong ni, kita buat yang baru terus. Dan cuba biasakan jangan guna kosong ni, kita guna yang baru. So ini kita buat drawing. Pertama, yang kedua dimension, yang ketiga construction, yang keempat ialah center line. Okay, untuk hari ni mungkin kita tak akan guna construction dan center line sebab ia tak berapa peranan lah untuk kali ni. Actually mungkin center line kita akan guna, construction line kita tak akan guna. Okay, untuk drawing, seperti biasalah kita set dia sebagai white, continuous dan juga line width kita default. Semua boleh default. Kita boleh juga tukar kat sini. Kita tekan kat line width, kita boleh tukar kan untuk jadi lagi tebal. Tapi kalau tak ada disebut apa-apa, kita guna by default terus. Ataupun continuous line ni kita boleh tukar line type. Kalau tak ada apa-apa seperti mana dalam ni, kita boleh tekan load dan selalunya kita akan menggunakan center line. Jadi center ataupun center 2, ataupun kita akan menggunakan hidden line kan. Hidden 2. Terpulang kepada apa yang diminta oleh soalan lah. Okay, untuk kali ni kita just guna by default saja, tak ada masalah. Drawing okey, dimension pun semua boleh katakan kita guna sama, cuma saya akan gunakan warna biru. Construction line saya prefer guna warna magenta. Center line saya prefer guna warna kuning. Ini juga berdasarkan apa yang diminta oleh soalan lah. Kalau anda kata soalan minta warna lain, kita guna warna lain. So for now pun saya akan continuous line untuk semua. Okay, jadi kita dah selesaikan macam tu. Kita patah balik ke sini. Okay, mulanya kita terus ke drawing layer kita kan. Kita akan menggunakan drawing layer for all the drawing purposes lah. So tengok balik yang week 6 ni, anda akan dapati ada bentuk yang sangat menarik ni lah. Dia punya bentuk menarik. Sebab apa saya kata menarik? Sebab dalam ni dia agak minimal lah. Boleh tengok dia punya details dia tak banyak. Contohnya, kita tak tahu beza panjang antara sini dengan sini, pun panjang daripada sini sampai sini kan. Tetapi apa-apa soalan, most of the time dia akan hanya memberi info-info yang penting saja, dan yang lain tu kita kena figure out by ourselves. So untuk ini mungkin awal-awal kita nampak agak kompleks, tapi kita go about one by one. Kita tahu dalam dia ada 20 dan dia punya diameter dalam ni 20, diameter kat luar ni 40. Yang ni kita tahu dia ada R40. Ini dia punya diameter adalah 80. Okay, so mungkin kita boleh start dari situ dulu. Okay, ni saya zoom in sikit. Saya guna snap untuk mudah. Snap, pergi ke circle. Circle kita minta guna diameter. Sebab dia bagi diameter tadi kan. Okay, so kita snap. First, kita ubah 20. Oh, kecil lagi punya. Okay. So ni adalah first our 20 yang tengah tu, and then second one dia punya diameter kita nak 40. Okay, so we have our this circle dengan this circle. Yang lain tu nanti kita akan go one by one. So untuk mudah sekarang ni, yang lain ni mungkin kita boleh tengok lagi satu ni, iaitu bukan R ni kan.
So R ni dia beri center line keseluruhan ni adalah R40. So kita boleh guna tu dulu. Saya tak guna diameter, saya guna radius. Sebab guna radius R40. So kita dapat yang tu. Okey, untuk yang ni dia sebenarnya bukan drawing line kan, dia sekadar center line. So kita boleh tak guna yang ni, it's better kita guna layer lagi satu iaitu center line. Okey, untuk center line kita guna circle ni balik, kita gunakan R40. Dan selalunya center line kita guna dotted line, dash line, bukan line seperti itu. Jadi kita tukar dulu lah. Di continuous load, kita pergi ke center. Center. Okey. Tekannya ni okey, dan dia akan jadi automatic. Semua layer ni akan berbentuk center line ni. Okey, tu kedua kita dah dapat. Apa lagi kita boleh dapat info dari sini? Antara lain ni kita punya angle. So 30 darjah ni berdasarkan kita punya construction line yang ni, dua ni, dan juga kita punya line ke sini kan. So ini kita boleh guna juga sebagai center line, tak ada masalah. So kita draw di sini kita punya center line dari sini sampai sini. Lagi satu dari sini sampai sini. Actually saya ambil dari atas sikit. Dari sini sampai sini. Okey. Dari situ kita nak buat pula satu lagi line untuk yang 30 darjah tu. So tarik ke tepi ni. Ni kita boleh taklah berapa-apa, katakanlah 70. Dan sini kita ubah sebabkan 30% buka daripada sini, kita nak 60 lah. Sebab dia akan kira daripada X punya axis, buka macam tu kan. Okey, so kita dah dapat dia punya construction line macam tu. Apa lagi kita perlu ialah detail lain. So kat sini kita nampak ada detail R10 dia yang besar ni 10, yang kecil ni R5. So dari situ mungkin kita boleh dapatkan detail lain lah. Kita tambah detail lain. Kita tahu dekat tengah ni dia adalah tengah sini. Dan dari sini kalau dia punya intersection punya line tu antara yang bulatan R40 ni dengan angle 30 ni, itu adalah kita punya titik tengah untuk R5 dan juga R10. So kita boleh gunakan info tu lah untuk kita hasilkan daripada tepi ni. Ok, so kita ambil circle sekali lagi. Untuk nak ke sini kita tak boleh guna snap lah sebab dia yang kecil. So kita off snap, make sure semua ni adalah on, dan kita cuba cari kat sini. Kita akan dapat kat situ ditulis perpendicular kan. So memang tepatlah bahagian kita yang bahagian kita nak. Kita boleh tarik. Oh, sekarang ni dia adalah center line. So kita tukar balik ke drawing. Okay, now kita buat sekali lagi. Okay, intersection tu perpendicular. Kita nak 5 R5. Satu lagi R10. Okay, so kita dapat next punya begitu. Okey. Untuk bahagian yang sebelah ni 1 2 3 4 1 2 3 ni kita boleh gunakan ini juga untuk dijadikan reference point. So daripada sini sebenarnya kita boleh ambil circle buat lagi besar. Begini. So kita tahu ni sebenarnya adalah lingkungan yang sama lah. Ini juga sama. Okey. Dan sekarang ni kita boleh boleh nampak kan ada apa bentuk dah. Kalau agak-agak pening kita boleh trim. Kita tak payah yang detail-detail lain tu kita buang dulu supaya mudah nampak. Dan sekarang ni sebabkan bentuk ni adalah mirror image kepada sebelah ini dan dia adalah mirror image kepada sebelah ni juga kan. Kita akan cuba construct ini dulu. Bila kita dapat yang ini, kita akan dapat keseluruhan. Jadi tak perlulah yang tepi-tepi ni. Saya nak buang lah semua ni, tak penting pun. Ok, sekadar saya construct sebelah sini sahaja kita boleh dapat yang bahagian lain. Ok, baik. Apa yang missing sekarang ni ialah bahagian curve kat sini, betul? Yang bahagian ni kita tak tahu besar dia macam mana, tapi
sebabkan kita ada option, kalau kita tengok balik, kita ada option kat sini bagi tan radius kan. So radius tu berapa? Kita tahu radius dia adalah R7. So kita sekarang nak ambil tan radius ni, kita cukup dah. First tan kita ambil tangent lah maksudnya kan. Kita nak tangent ini. Second tangent dia minta kita nak tangent ini. Dan sekarang ni kita tulis radius berapa, iaitu 7. Dapat terus. Tak perlu fikir berapa jarak ni semua kan. Terus dapat bahagian tu, dan kita boleh sekarang ni construct sedikit bahagian-bahagian lain. Okey. Apa satu lagi yang kekurangan ialah circle untuk yang R5 ni kan. Sebab dia berbentuk ada lubang lah kat situ kan. So kita guna center radius ni sekali lagi. Dan sekarang ni daripada sini kita tarik sampai ke hujung perpendicular kat situ, dan lagi satu kat sini pula. Okay, now kita trim, kita akan dapat keseluruhan. Trim bahagian-bahagian yang tak penting. Maka terhasillah kita punya untuk ini. Betul kan? Ada lagi yang missing tak? Tak ada, rasanya dah cukup. Okay, dah dapat tu. Now sekarang ni kita boleh gunakan mirror. So asal tadi kita nampak macam susah kan, tapi bila kita buat tu sikit end up kita boleh dapat gambaran yang lebih jelas. So sekarang ni saya tekan semua ni. Okay, select object. Saya dah select semua objek. Saya tekan enter dan tanya first point for mirror line. So ini adalah first, ini adalah second point. Tanya erase source object, no. Okay, dapat macam tu. And then next one pula the same thing, kita nak guna mirror, kita suruh select object. So kita select object. Cara nak select object, boleh klik ataupun kita drag gunakan hijau kan, line hijau. Drag mana-mana yang patut. Kita tak nak yang line warna kuning ni kan, so kita elakkan lah, kita kena gunakan line kuning tu. Dapat kesemuanya, kita tekan enter. Dia tanya line first point dengan second point. Erase, no. Dapatlah kita punya result. So sekarang ni hasil sama. Kita nak ubah pula dimension ni. So tak gunakan drawing punya layer, kita akan menggunakan dimension punya layer. Seperti mana saya sebut sebelum ni, saya gunakan dimension yang ini kan. Ini dia tak berapa versatile lah penggunaan dia. Kadang-kadang tu tak dapat apa yang kita nak. Jadi saya showkan sebenarnya kita guna yang ni, bahagian dalam ni ada warna biru ni kan. So by default dia akan bentuk macam ni lah, linear dulu. Tapi dalam linear ni kalau kita tekan begitu, ada align, angular, ada radius, ada diameter. So ini kita boleh gunakan dalam kita punya drawing nanti. So first kita akan tengok dulu untuk diameter. Dia minta dalam gambar ni, dia minta diameter kan 40 dengan 20. So kita gunakan diameter. Yang lain tu semua adalah radius. So first diameter, kita ke yang ni dulu. Kita akan dapat 40. Next diameter yang ni should be 20. Okay, dapat juga. Untuk yang seterusnya, kita pergi ke yang bahagian lain. Yang ni memerlukan kita guna radius lah. Satunya yang besar ni. Ini kita punya adalah R40. Yang ni patutnya R5. Okay, ni R5. Sekali lagi ni adalah R10. Okay. And then apa lagi? Ada R7 dengan 30 darjah. So ambil sekali lagi ni R7 dan sekarang ni kita tukar daripada radius, kita tukar ke angular. So angular ni dia akan tanya select line atau arc atau circle kan. Saya mudahnya cari line lah. Kita tekan line pertama ni, dia akan tanya select second line, tekan second one. Dia akan dapat terus 30 darjah kat situ.
So lengkap lah kan. Nak tahu lengkap ke tak, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. So end up kita dapat what we want. Dan ni lagi kemas sebab apa, kita dah hubung layer dimension dalam layer tersendiri. Center line semua ni kita hubung dalam dimension tersendiri. Dan drawing dalam bentuk warna putih, which is what we want lah. Kita boleh ke sini balik, drawing. Sekarang ni kita boleh turn off. Dan kalau kita nak tengok dimension, kita tekan ni. Okay, so kalau kita tak nak dimension, kita tekan ni, turn off. Dia akan hilang. Untuk center line, kalau kita turn off, dia akan hilang juga. Dapat yang hanya drawing sahaja. So ini lagi mudah lah kalau kata kita nak edit ni saja kan. So kita boleh, tak perlulah tengok yang dimension sekalian tu. Kita just tutup saja. Center line mungkin kita nak biar supaya kita nampak dengan jelas lah. Kan? Okay, so itu adalah layer dan saya juga bincang tentang center line. Yang lagi satu iaitu berkenaan dengan saving. Kita ada dua cara save. Save yang pertama, kita pergi terus kat sini. Save, dia akan automatic keluar file name dan drawing. Dan ini adalah dalam bentuk .dwg. Saya dah bincang sebelum ni. Tetapi saya, kalau anda kata kita nak buat dalam bentuk PDF, kita kena pergi dekat application menu, pergi ke export dan kita akan keluar PDF. Ialah dengan menggunakan layer. Untuk dapatkan tadi, kita kena pergi ke layout ni. Dan daripada layout ni kita boleh dapatkan PDF. Macam mana saya boleh dapatkan gambar macam ni? Satunya saya sebut sebelum ni kan, menggunakan home atau kita tekan top. Tetapi kadang-kadang tu masih lagi layer ni tak berapa cantik. So nak cantikkan layer ni, kita pergi ke layout ni, kita tekan right click dan pergi ke page setup manager. Ni saya lupa nak mention lah. Page setup manager, pergi kat modify. Okay, kat sini ada macam-macam benda lah. Yang ni printer ni adalah untuk apabila kita nak print. So boleh pilih option kat sini, drawing to PDF ke dan sebagainya tu. Untuk kali ni kita tak pentingkan ni lah sebab dia hanya untuk print. Yang penting sebenarnya adalah ni, paper size. So kalau kalian punya by default bukan A4 210 297, tempat lain lah. Saya tak tahulah apa yang akan dapat, letter ke apa kan. Dia akan jadi gambar tu tak cantik. Dia akan jadi sengit ke tepi dan sebagainya kan. So biarkan paper size ni ataupun setkan paper size ni ISO A4 210 x 297 mm. Dah dapat ni, make sure scale pun 1:1 dan it should be landscape. So dah confirm yang tu, kita tekan OK dan kita tekan close. So kita patutnya akan dapat yang bentuk macam ni lah, yang kemas macam ni. Dia akan ambil gambar ni. So walaupun kita dekat sini ke macam mana ke, layout ni tetap akan bentuk yang cantik macam ni lah. Okay, even layout saya yang kedua. So kalau anda kata tak berapa cantik, antara sebabnya kemungkinan ialah di dalam model kita ni ada model lain kat sini. Contoh saya ambil, saya terlukis circle sini, saya terlupa nak padam. Jadi bila apa akan jadi apabila kita ada satu lagi gambar kat tepi ni, sebabkan saya dah set, dia akan jadi macam ni. Sebabnya dia ambil juga, dia capture juga yang circle yang kat tepi ni dan dia akan jadikan dia sebagai satu gambar yang besar. So kalau anda kata kita tak nak ada circle ni, kita kena buang. Pergi ke model ni, kita cari balik bahagian mana yang pelik tu kan. In fact, contohnya lagi satu, kalau saya ubah pula kat bawah ni, saya ada line pula kan kat bawah ni. Saya biarkan begitu. Apa akan jadi kalau kita pergi ke new layout? Line tu akan diregister dalam keseluruhan ni kan. So dia akan ikut ke semua design yang kita telah lukis. So kita tak nak macam tu kan. So terpaksalah kita cari bagaimana kita buang. Bila kita dah buang, kalau anda kata kita dalam keadaan macam ni pun, kita tekan another layout, dia sengit macam tu kan. So how to do it? Kita tekan home, tekan top, and now kita punya layer ni should be okay. Alright, so kalau anda kata masih tak okay, macam saya sebut tadi, pergi ke page setup manager, modify dan make sure paper size ni A4
ataupun ISO A4 tadi. Ni sebab saya dah tukar printer ni, dia jadi macam tu. Tapi dia dah set 210, 297 kat sini, so it should be okay. Close, dan this is what we should be getting. Okay, dari sini baru kita senang untuk kita export ke PDF. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.